Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'athir. Rabbi tamim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para penonton dan juga rakan media sosial saya yang dirahmati Allah juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar semua? Jadi insya-Allah saya akan kupas hari ini cara bagaimana untuk kita mengenali karakter individu ataupun seseorang tersebut. Jadi insya-Allah jangan pergi mana-mana, kita jumpa lagi lepas ni. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bincangkan beberapa perkara bagaimana untuk mengenali karakter seseorang. Okey. Jadi, yang pertama sekali, kita nak kenali karakter seseorang ni memang agak susah sikit. Sebab kadang-kadang kita nak kenali dia, kita kena kenali dia lebih daripada 10 tahun ataupun 5 tahun kita kena kenali karakter individu tersebut. Sebab kadang-kadang maklumlah, kita manusia, hari ni mood kita okey, esok mood kita tak okey pula, dan minggu depan mood kita langsung tak okey pula. Okey. Jadi yang pertama sekali dikupaskan iaitu reaksi terhadap tekanan ataupun saat disakiti orang lain. Okey. Macam mana reaction dia bila mana kalau dia disakiti oleh orang lain, macam mana dia nak dia nak mengolah diri dia ataupun dia nak cuba untuk menjaga diri dia daripada disakiti orang lain. Macam mana solution dia perlu buat? Adakah dia perlu mengkasari balik orang tadi? Adakah dia perlu balas balik apa yang buat pada dia tadi? Itu semua kita boleh tengok. Kita nak kenali karakter seseorang. Sebab contohlah, macam contoh saya kena hina, kena caci, kena orang kata macam-macam pada saya. Jadi bila saya balas balik, jadi orang boleh nilai saya, oh macam ni rupanya dia balas balik rupanya. Jadi orang akan pandang tahu situasi tersebut, bagaimana kita nak menangani konflik bila mana orang menyakiti hati kita. So daripada situ orang boleh tune ataupun orang boleh tengok perangai kita macam mana. Kan? Adakah kita balas balik, adakah kita cerca balik dengan hinaan, kita keluarkan kata-kata yang bukan. Sebab kadang-kadang bila kita ni dicerca ataupun dihina, kita akan keluar balik perkataan yang tidak elok. Macam Nabi tak. Walaupun Nabi dihina, walaupun Nabi dipukul, walaupun Nabi diherdik, tapi Nabi tidak mengeluarkan kata-kata yang kesat pada para sahabat. Wala yantiku anil hawa. Nabi tidak mengeluarkan ataupun menggunakan kata-kata menggunakan hawa nafsu. Okey, yang kedua pula, sikapnya terhadap orang-orang yang lemah. Bagaimana dia bersama dengan orang yang lemah ataupun bagaimana dia bersama dengan orang yang susah. Kita boleh tengok karakter dia. Kadang-kadang karakter dia bila depan orang, dia nak tunjukkan kebaikan dia kepada individu, orang tu minta sedekah, dia bagi. Tapi bila tak di hadapan orang, dia tak akan bagi sedekah. Jadi bagaimana reaksi dia bila mana dia di hadapan orang yang lemah. Macam contoh orang perempuan, kanak-kanak, orang yang susah, orang yang sakit. Kita nak tengok karakter dia. Kadang-kadang karakter manusia ni berubah-ubah bila mana dia bersama dengan orang yang lemah. Dan juga yang ketiga pula iaitu perlakuannya terhadap orang tua, keluarga dan pembantunya. Kita tengok balik macam contoh, macam mana reaksi dia terhadap ahli keluarga dia. Macam mana dia menangani konflik dalam kehidupan dia bersama dengan ahli keluarga dia. Contoh macam mana dia bersama dengan isteri dia, macam mana dia bersama dengan anak-anak dia, macam mana dia bersama dengan ibu dia, macam mana dia bersama dengan kakak dia, macam mana dia bersama dengan jiran-jiran dia. Jadi orang akan lihat, orang akan pandang karakter dia bila mana dia berada dalam rumah. Sebab kadang-kadang kita ni, saya sendiri pun, karakter kita akan berubah bila mana kita bersama dengan kawan-kawan, kita bersama dengan masyarakat. Tapi karakter kita akan lain bila kita bersama dengan isteri kita, isteri bersama dengan suami, ataupun anak-anak bersama dengan ibu bapa dia, karakter tu akan berubah. So, karakter sebenarnya, bila kita nak tengok macam mana dia dalam rumah bersama dengan keluarga dia, so kita boleh nampak. Sebab tu, kalau kita nak kenali individu tersebut, hendaklah kita pergi rumah ahli keluarga dia.
Tengok macam mana dia layan mak ayah dia, dia layan ahli keluarga dia, dia layan kakak dia, dia layan ayah dia, layan mentua dia. Daripada situlah kita boleh tengok perangai sebenar dia. Jadi, yang keempat pula gaya hidupnya dan apa yang sering dibicarakan. Jadi, kita tengok balik, kalau kita nak kenali karakter individu ni, yang keempat, iaitu gaya kehidupan dia ataupun lifestyle dia. Macam contoh, dia ni kuat jaga grooming. Grooming apa dia? Daripada A sampai Z. Dia ni seorang yang orang kata workaholic, ataupun dia ni seorang yang jaga penampilan. Even kalau sekiranya mulut dia busuk sekalipun, dia tak selesa. Orang macam ni, dia agak particular sikit, ataupun dikenali sebagai orang yang cukup menjaga penampilan ataupun grooming dia. Kadang-kadang rambut ni satu hari tak sikat tak boleh. Contoh macam baju, kan? Dia nak kalau boleh baju tu iron straight je, nampak line kat sini. Maksudnya orang begini adalah orang yang sangat particular dan orang yang jaga kekemasan. Ataupun bila mana kalau sekiranya dia keluar daripada rumah, dia mesti akan pakai minyak wangi. Orang yang selalu pakai minyak wangi ni adalah orang yang sangat menjaga tau. Orang yang sangat jaga keterampilan dia. Sebab apa? Sebab dia tak nak dia bau busuk di hadapan orang, ataupun dia tak nak orang tak selesa di hadapan dia. Dan juga apa yang dibicarakan dalam satu hari. Kalau dia bicara bab politik, kalau dia bicara bab mengumpat orang, so kita boleh nampak perangai dan sikap dia macam mana. Dan yang kelima, yang terakhir, bagaimana ia mengelola kerjaya dia. Kita nak tengok karakter seorang ni, bagaimana dia mengelola kerjaya dia. Kadang-kadang kita tidak boleh menyalahkan kerjaya individu tersebut. Mungkin kadang-kadang kerjaya dia adalah salah seorang daripada chef. Mungkin chef ni begitu keadaan dia agak particular, sebab kadang-kadang bila nak buat kek ataupun bila dia nak buat croissant tu, dia perlukan dough ataupun tepung. Kadang-kadang dia seorang yang teliti, ataupun kalau kerjaya dia sebagai seorang doktor. Kerjaya sebagai seorang doktor ni sangat, orang kata, memerlukan fokus yang sangat-sangat. Sebab apa? Nak operation orang, nak cabut gigi orang. So dia kena careful, dia kena beware, kan? Macam mana kerjaya sebagai seorang guru ataupun sebagai seorang polis, tentera, unit berinform dan sebagainya. Benda tu memainkan karakter masing-masing. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi saya dah kupaskan kat sini, iaitu 5 teknik ataupun 5 cara untuk kita kenali karakter individu tersebut. Jadi insya-Allah kalau kita nak kenali seseorang tadi, kita kena tengok 5 perkara pada diri dia. Kalau sekiranya tak ada 5 perkara tadi, kita tidak boleh mengenali dia dengan lebih dekat. Jadi insya-Allah saya rasa sekadar itu saja. Jadi kita jumpa lagi untuk vlog ataupun video yang akan datang. Ada lagi cerita-cerita menarik, dan juga ada lagi petua-petua menarik, dan juga ada lagi ilmu-ilmu yang menarik untuk kita kongsi bersama. Jadi insya-Allah saya rasa sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.